Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh kategori aktiviti sukan yang layak dituntut. Okey, pembelian peralatan bersukan mengikut Akta Mengenai Sukan 1997, antaranya olahraga dan sekian olahraga, sukan air, sukan bermotor, snooker dan mengikut Okey. senarai yang saya kongsi ni lah. So ada banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini. Okey, lepas tu saya juga nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan link portal semakan ya. Okey, minta maaf saya ni antara semakan ni link-link yang tuan-tuan dan puan-puan boleh semak. Minta maaf saya hanya copy paste masuk dalam Word saja. Okey, ni pautan MyText sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Okey, yang keduanya adalah pautan derma diluluskan. Okey, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada membuat derma yang mana penerima pemungut tu dia kata boleh tolak cukai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dalam menunjukkan kuasa yang membentuk Bukan recording. Ini MRI masanya dekat diorang cuti. Memang industri supervisor yang apa ni kenapa? Ni ada gangguan Assalamualaikum semua. Mohon semua para hadirin untuk pastikan anda mute-kan supaya tidak mengganggu ya program kita pada hari ini. Okey. Alright. Okey, boleh teruskan Cik Aiman. Okey dah okey ya. Okey, untuk yang kalau tuan-tuan dan puan-puan nak semak sama ada derma yang tuan-tuan puan-puan bagi tu boleh dapat potongan cukai ataupun tak. Okey, tuan-tuan boleh tengok di link yang ni lah. Di hasil.jv.my, portal pantas perkhidmatan derma. Okey, sebenarnya benda ni boleh disemak di website hasil ya. Okey, bagi pautan pembelajaran pelancongan, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok sama ada tempat pelancongan yang tuan-tuan dan puan-puan pergi tu berdaftar ke tak dengan pihak Motek dan juga layak ke tak untuk tuntutan pelepasan yang saya nyatakan tadi, pembelanjaan pelancongan domestik sebanyak RM1,000 tu, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh semak di link ni lah, https www.motek.gov.my semakan. Okey, yang tadi saya nyatakan tadi berkaitan dengan pelepasan yuran untuk anak-anak di taska ataupun pusat jagaan berdaftar. Okey, pautan taska dan tadika berdaftar, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di JKM lah, di website yang saya ni, di link yang saya nyatakan ni, di https www.jkm.gov.my. Okey, JKM. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke link tersebut nanti boleh semak lah. Okey, senarai semakan penyakit sukar diobati nanti saya akan share kemudian. Senarai aktiviti tu yang dibenarkan tu saya dah nyatakan, saya dah share tadi ya. Okey, yang ni kalau ada aduan, tuan-tuan boleh buat aduan di website hasil lah. Okey, boleh saya bagi masa dalam 2 minit lagi, saya nak share satu lagi ya. Boleh. Alright. Okey. Penyakit sukar diobati. Okey, ni adalah garis panduan penyakit sukar diobati, tapi benda ni okey. Antaranya dia senang cerita macam ni lah. Penyakit sukar diobati ni adalah keadaan di mana penyakit-penyakit yang memerlukan rawatan yang berterusan dan mendapat pengesahan daripada practitioners atau daripada doktor ataupun pengamal perubatan, sama ada pakar ataupun konsultan yang konsultan yang berlesen daripada pihak KKM mengatakan bahawa penyakit yang dihadapi tersebut adalah penyakit dalam kategori yang sukar diobati. Contohnya kanser lah ya, yang paling famousnya adalah kanser, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Jadi penyakit buah pinggang ni sebagai contohnya pembayar cukai terpaksa menanggung perbelanjaan pembelanjaan rawatan dialisis yang agak tinggi. Jadi kalau dia tak dapat bantuan daripada kerajaan, maksudnya dia kena pergi dekat swasta. Jadi kalau benda tu mohonlah untuk simpan rekod-rekod berkaitan dengan contohnya kalau dia bayar tu minta dia simpanlah resit-resit dan bil yang dia bayar untuk dituntut di bawah kategori penyakit sukar diobati lah. Okey, antaranya kalau kita tengok di sini ada berkaitan dengan serangan jantung, kanser, berkaitan dengan hypertension, sakit buah pinggang yang kronik.
sakit hati, bukan sakit hati marah ya. Ni sakit hati liver dia. Okey, hepatitis, sama ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Okey, kecederaan di kepala, maksudnya ada kita panggil kecederaan kekal lah. Ya. Okey, tumor di otak dan kecederaan pembuluh darah di otak, melepuh dan melecur kerana kebakaran. Okey, pembinaan organ utama, penyakit Parkinson, penyakit HIV dan AIDS. Okey, pemindahan kaki dan angkat tangan, maksudnya dia buat amputasi, tapi lepas Maaf tu dia Chairman, maaf. Yang ni ada Ya. slide ke? Yang ni sebenarnya bukan slide. Yang ni yang ni garis panduan saja ya. Okey. Sebenarnya garis panduan dalam macam ni. Okey, lepas tu chronic skin disease, maksudnya dia ada penyakit kulit lah, penyakit kulit yang kronik lah. Okey, mental illness, bipolar disorder, schizophrenia, major depression, endocrine disease, diabetes mellitus ini maksudnya penyakit kecil manis lah. Rheumatology, thalassemia major dan major organ transplant. Bagaimanapun sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadapi situasi perubatan memerlukan rawatan perubatan yang berterusan, jadi perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat dan mendapatkan pengesahan daripada doktor yang menjalankan rawatan, adakah dia termasuk dalam kategori penyakit berat dan sukar diobati untuk melayakkan tuntutan pelepasan cukai itulah. Okey. Seterusnya, okey, saya nak share sikit berkaitan dengan nota BE 2021. Okey. Okey, nota pandangan BE 2021 ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di website hasil. Di sini memang secara jelas lah, secara detail dia akan tunjukkan macam mana tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang dan juga bagaimana kita nak nyatakan pelepasan tersebut secara terperinci lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di bahagian pelepasan tu, dekat sini kita ada macam contohnya yuran pengajian sebanyak RM7,000 tu. Okey, satu lagi saya nak kongsi adalah berkaitan dengan kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri. Okey, potongan sehingga RM1,000 dibenarkan ke atas apa-apa bidang kemahiran yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Okey, untuk tahun taksaran 2021 ini kita hanya sangat RM1,000 saja. Okey, jadi kursus peningkatan kemahiran dan kemajuan diri ini kalau tuan-tuan tengok dekat borang nyata cukai pendapatan tu, dia diasingkan dengan yuran pengajian. Dia ada dua kolom. Jadi maksudnya kalau ada tuan-tuan dan puan ada mengikuti program tersebut, jadi boleh tuntut sebanyak RM1,000 lah. Tetapi program tersebut hendaklah mendapat pengiktirafan daripada daripada Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran. Jadi boleh semak di boleh semak di link dia kan. Ada link dia. Kalau jumpa nanti saya akan share balik ya. Okey, seterusnya lain-lain tu sama saja macam bagaimana saya nyatakan tu tadi. Okey. Jadi benda-benda yang mungkin saya tak termasuk dalam slide tu ada dalam nota BE ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di website hasil ya. Dan juga ada satu lagi, kalau macam saya sebut tadi, di MyTech tu dia ada buku e-hasil. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan dapatkan maklumat berkaitan dengan hampir ke semua ada di situ. Jadi sebab tu saya nyatakan sebenarnya sistem MyTax ni bukan sekadar berperanan semata-mata untuk tuan-tuan dan puan-puan melaporkan pendapatan, membayar cukai ataupun menyemak kedudukan cukai tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ini adalah sebahagian dari usaha pihak lembaga hasil untuk memberikan pendedahan yang lebih meluas kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tentang faedah dan manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh peroleh melalui penghantaran borang nyata cukai pendapatan dalam tahap atas tersebut ya. Okey. Satu lagi saya nak share di sini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan zakat ya. Okey. Zakat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak nyatakan zakat yang diberikan potongan hanya adalah zakat yang dibayar ke pusat pungutan zakat sahaja. Ya.
Sebab kita dapat banyak kes di mana mana pembayar cukai dia kata dia bayar zakat, tapi bila kita semak benda tu dia bayar secara kita kata berbentuk derma. Sebenarnya berbentuk derma tapi dinyatakan sebagai zakat. Kalau dalam keadaan macam tu memang minta maaf, kita tak boleh bagi pelepas, kita tak boleh bagi rebate lah. Jadi bayaran zakat tu mana-mana bayaran zakat yang dibayar ke pusat pemungutan zakat. Sebagai contohnya kalau di wilayah pusat pemungutan zakat wilayah, kalau di Pahang ni di pusat pemungutan zakat negeri masing-masing lah. Dan juga hendaklah disokong dengan resit ataupun penyata bayaran zakat. Ya. Okey, lagi satu saya nak kongsi di sini adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan membuat pengesyaratan borang nyata cukai pendapatan, yang pentingnya dekat bahagian kalau pendapatan penggajian tu biasanya memang automatik dia akan masukkan jumlah pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mohon untuk membuat semakan double checking lah untuk kita pastikan sama ada sama ke tak. Dan satu lagi di bahagian kolom penyata cukai, potongan cukai berjadual ya. Potongan cukai berjadual ni kita kena semak juga untuk memastikan sama ada PCP kita tu betul ataupun tak betul. Ya. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sebelum saya akhiri slide saya pada hari ini, saya nak mohon bantuan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat maklum balas melalui apa dia kita panggil borang soal selidik ya. Okey, nanti saya akan share pada tuan-tuan dan puan-puan link dia ya sekejap ya. Tuan dan puan-puan boleh kalau dekat sini ada QR code, nanti tuan-tuan boleh scan di sini ataupun lagi satu sekejap ya. Nanti saya akan masukkan dalam chatting ya, masukkan dalam chat box ya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok daripada chat box tu, saya dah share satu link untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat penilaian lah borang. Sebenarnya borang ni borang e-borang untuk kaji selidik sama ada taklimat yang diberikan tu memberikan manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kita mohon jasa baik daripada semua peserta lah untuk memberikan maklum balas melalui borang yang saya link yang saya share tadi. Untuk bagai cawangan, mohon tuan-tuan dan puan-puan masukkan cawangan termeluk ya. Okay, kalau kita klik dekat sini ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini adalah borang yang saya nyatakan tu. Jadi minta tuan-tuan dan puan-puan untuk isilah borang ni ya. Minta mohon jasa baik semualah. Okey. Itu saja daripada saya. Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberikan taklimat lebih kurang dalam masa sejam setengah ni. Jadi kita mengharapkan melalui taklimat tersebut akan memberikan pencerahan yang lebih baik kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan bagaimana nak melaporkan pendapatan cukai, bagaimana nak melaporkan pendapatan dan bagaimana nak menentuk pelepasan-pelepasan yang layak untuk memastikan jumlah cukai yang dikira adalah cukai yang sepatutnya, dan untuk mengelakkan daripada kita terkurang bayar cukai dan akhirnya menyebabkan tindakan kena penalti dan sebagainya lah. Saya juga nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan borang nyata tu dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan lah. Jadi kalau boleh jangan lewat hantar lah. Cumanya kita takut kalau kita lewat hantar borang, kalau situasinya tuan-tuan dan puan-puan kena cukai, maka tuan-tuan dan puan-puan akan dikenakan penalti lewat hantar borang ya, atas pada kadar mengikut pada tempoh yang tuan-tuan dan puan-puan lewat hantar. Saya nak berkongsi pengalaman saya, ada kes-kes yang mana penjawat awam dia mempunyai pendapatan selama hampir 10 tahun dan pendapatan tersebut tu layak sepatutnya memang kena lapor pendapatan, dia tak lapor pendapatan. Jadi nanti dekat-dekat ni nak bersara payah. Jadi masalah pada dia, kita nak selesaikan SPC, kita nak keluarkan SPC pun payah. Dia nak bersara pun payah, pampasan pun terlekat, gratuity pun lekat. Jadi kita nak elakkan benda-benda macam itulah ya. Jadi perkongsian tersebut saya harapkan mendapat malam-malam yang baiklah daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, saya sudahi itu sajalah daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih Cik Aiman atas perkongsian yang sangat-sangat membantu sebenarnya untuk kita lebih faham berkenaan dengan pengisian e-filing dan juga pelepasan-pelepasan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ya, so diharapkan segala perkongsian yang diberikan oleh Encik Aiman akan dapat memberikan manfaat kepada kita semula semasa kita nak mengisi e-filing nanti. Okey, so untuk makluman para hadirin semua, link kehadiran telah pun diberikan dalam ruangan chat box dan insyaAllah para peserta akan mendapat e-certificate setelah mengisi maklumat yang diberikan tadi. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada Q&A session. Kalau Cik Aiman tahu, sebenarnya dekat dalam chat box ni terlalu banyak ya soalan-soalan daripada para peserta kita. Okey, so saya akan cuba sehabis mungkin untuk saya menyampaikan soalan-soalan tersebut kepada Encik Aiman lah. Okey, Okey. so kalau kita tengok soalan yang pertama adalah berkenaan dengan baru-baru ni adalah bertebaran di media sosial berkenaan dengan pandangan daripada masyarakat berkenaan dengan dokumentasi ataupun resit-resit yang berkaitan dengan e-filing tersebut. Okey, adakah ada soalan ni, dia kata adakah pihak LHDN mempunyai perancangan untuk membuat kad khusus untuk pembayar cukai untuk digunakan ataupun dalam kad tu akan adalah macam transaksi-transaksi yang berkaitan dan juga bersama-sama dengan dokumen-dokumen untuk kita memastikan dokumen itu tidak hilang begitu. Untuk kita maklumkan kepada pihak LHDN lah sekiranya kita diaudit ataupun apa-apa. Boleh mohon respon daripada Cik Aiman? Okey, sebenarnya memang kita pun alert ada cadangan yang mana pihak lembaga hasil menyediakan platform ni, maksud saya platform untuk mana pembayar cukai boleh terus mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan tuntutan pelepasan yang dituntut dalam Borang Cukai Pendapatan lah. Saya fahamlah situasi tersebut. Walau bagaimanapun, DOJ dimaklumkan setakat ni lah sebagaimana yang saya difahamkan, kita masih belum menyediakan platform tersebut. Tetapi in next future, saya berpandangan bahawa itu cadangan yang baik. Walaupun ini adalah berkaitan dengan keputusan dasar, jadi saya tak nak katakan benda itu pasti atau tak pasti. InsyaAllah mungkin in the next future kita boleh berusaha ke arah itulah untuk menyediakannya. Cuma walaupun saya nak tekankan di sini berkaitan dengan apabila income tax memohon kepada pembayar cukai untuk mengemukakan dokumen. Okey, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada proses audit dah. Proses audit ini memang berjalan dari sentiasa berjalan. Jadi tanggungjawab pembayar cukai adalah untuk memastikan keselamatan dokumen dah. Sebab tu terlupa saya nak tekankan di semasa sesi taklimat saya tadi, ada satu kelemahan pembayar cukai, terutama sekali saya nak nyatakan secara khusus lah, adalah pembayar cukai melibatkan yang melaporkan pendapatan perniagaan ya. Melaporkan pendapatan perniagaan ni kalau kita tengok banyak dia melaporkan pendapatan secara anggaran ya. Secara anggaran ada juga yang melaporkan pendapatan semata-mata dari penyata bank. Jadi anggaran ni memang kita tak boleh pakai lah. Secara turun-temurun saya nyatakan sini, anggaran ni memang kalau dilaporkan pendapatan, kalau sekiranya kita dapati pendapatan yang dilaporkan tu tak betul, maka akan ada tindakan audit lah. Okey. Tapi kalau kita fokus kepada isu besar yang paling isu utamanya adalah penyimpanan dokumen. Jadi nasihat saya, anda mendengar saya, dokumen yang dokumen berkaitan dengan tuntutan pelepasan hendaklah disimpan dengan teratur dan baik, kalau boleh buat pemfailan khusus sekurang-kurangnya 6 tahun ke belakang daripada tahun tak silap masa. Contohnya tahun 2021 hingga, kalau kita kira 6 tahun ke belakang tu sehingga tahun 2017 kan? 2021, 20, 18, 17, 16 lah, saya mengingatkan 16, kita katakan sebagai tahun 2016. Okey, ada juga keadaan di mana pembayar cukai resit-resit yang pudar kan, resit-resit yang pudar semua tu. Jadi nasihat saya photostat lah, photostat dan
buat apa ni, kita kata kita masukkan dalam folder khusus untuk pencukaian. Jadi benda tu mungkin mungkin kita katakan sebenarnya benda tu bukan satu pendekatan yang radikal, tetapi pendekatan itu sebenarnya memang kita selalu wawarkan kepada pembayar cukai. Sebabnya dalam sistem STS ni adalah yang mana pembayar cukai dia kena laporkan sendiri pendapatan dia, dan dia juga kena laporkan pelepasan itu, maka tanggungjawab pembayar cukai adalah menyimpan dokumen yang lengkap dan secukupnya. Jadi berkaitan dengan cadangan menyediakan platform tu, insya-Allah saya rasa pihak kerajaan mungkin akan mengambil cadangan itu sebagai cadangan yang positif, dan kita pray for the next future mungkin ada lah kot. Jadi begitu sajalah respon saya setakat ni. Terima kasih atas respon. Ada soalan lain ya, soalan kedua berkenaan dengan pelepasan pendidikan ya, Cik Aiman. Sekiranya suami isteri menyambung PhD di atas tanggungan sendiri. Okey, selalunya kalau kita tengok pendidikan ni, kalau kita dapat scholarship ke apa benda kan. So bagaimana untuk kita membuat pemakluman bagi mendapatkan pelepasan cukai pendidikan tersebut, dan ketiga-tiga anak dia juga masih melanjutkan pengajian di universiti di peringkat diploma dan ijazah. Respon daripada Encik Aiman? Okey. Berkaitan dengan yuran pengajian. Berkaitan dengan yuran pengajian ya. Okey. Yuran pengajian ni dia ada dua kategori. Okey, pertama sekali guys, benda ni kena tengok dalam directory jugalah, kadang-kadang terlupa. Okey. Sebagaimana yang kita nyatakan tu, kita ada dua kategori lah. Pertama sekali yuran pengajian diri sendiri, dan yang keduanya adalah yuran pengajian anak-anak yang masih belajar di bawah tanggungan kita. Okey, yang yuran pengajian yang bagi anak-anak yang di bawah tanggungan kita tu, kita dah masuk dalam kategori pelepasan anak-anak. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Boleh dengar jawapan saya? Okey. Boleh ya? Okey, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, untuk yang anak-anak ni pelepasannya bagi yang berumur 18 tahun ke bawah dan di bawah tanggungan kita dan masih belum berkahwin, dia pelepasan diberikan adalah sebanyak RM2,000. Manakala bagi anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas, masih belajar, belum berkahwin dan di bawah tanggungan kita, maka layak diberikan sebanyak RM8,000 bagi mereka yang mengikuti pengajian tinggi penuh untuk diploma ke atas ya. Untuk diploma ke atas maksudnya tak kira lah diploma ke sampai ke PhD ke apa kan. Okey. Cuma bagi yang 18 tahun ke atas tapi masih mengikuti program sijil, maka dia hanya layak sebanyak RM2,000. Itu yang tu kadang-kadang taxpayer dia keliru di situ. Dia anggapkan 18 tahun ke atas dah masuk college ataupun dah masuk mantap, dia terus tuntut sebanyak RM8,000. Sebenarnya kita kena tengok peringkat pengajian mana yang dia masuk tu. Kalau anak-anak tu berumur 18 tahun ke atas tapi masih mengikuti program kita kata macam pra-U ataupun pra-A-level ataupun kalau sila kita panggil preparatory program kan, preparatory program untuk mungkin yang pergi overseas, tapi benda tu masih dalam kategori sijil, dia masih hanya layak sebanyak RM2,000 saja. Walau bagaimanapun kalau diploma ke atas, diploma ke ijazah sarjana muda ke, master, PhD, postgraduate ataupun something else yang equivalent, so pelepasan yang diberikan adalah sebanyak RM8,000 ya, untuk 18 tahun ke atas. Okey, berkaitan dengan yuran pengajian diri sendiri ya. Okey. Sebagaimana saya nyatakan tadi, yuran pengajian diri sendiri ini dia ada dua kategori ya. Okey, pertama sekali adalah kita panggil pengajian peringkat ijazah di peringkat sarjana atau doktor falsafah. Dan juga satu lagi adalah berkaitan dengan kursus peningkatan kemahiran dan kemajuan diri ya. Okey, yuran pengajian ni sebanyak RM7,000. Untuk yang sekejap. Kalau dia bachelor macam mana? Kalau yuran pengajian dia dekat bachelor. Ya. Apa ni atau yang ni sini. Tengok jenis kos kan.
Okey, untuk iuran pengajian di sendiri ni dia ada dua peringkat dia dua bahagian. Pertama sekali sarjana muda dan sarjana ke atas lah. Jadi Kalau bachelor, bachelor tak ada. Bachelor untuk di sini tak ada. Hanya untuk peringkat sarjana. master dengan PhD. Minta maaf ya. Okey, minta maaf ya. Untuk yang pengajian peringkat di sini ni adalah untuk peringkat sarjana ke atas saja. Peringkat sarjana ke atas sajalah. Okey. Sorry. Selain ijazah di peringkat sarjana, maksudnya di bachelor lah. Okey, untuk yang program bachelor, Maksudnya peringkat PhD tu tak dapat pelepasan ke macam mana Cik Aiman? PhD boleh. PhD boleh. PhD boleh. Okey. So maksudnya Cik Aiman, kalau PhD tu dia atas tanggungan sendiri. Maksudnya bila dia akan layak untuk mendapat pelepasan yuran pengajian untuk peringkat PhD, betul tak Cik Aiman? Betul. Dan sekiranya memerlukan dokumen lampiran adalah resit yang bayaran kepada institusi terlibat lah kan, betul tak? Betul. Okey. Dia dokumentasi yang diperlukan pertama sekali adalah resit bayaran, penyata yuran lah kita kata, yang dibayar, dan juga surat tawaran belajar. Surat tawaran belajar ya. Jumlah maksimal yang boleh dituntut adalah sebanyak RM7,000 lah. Okey. Alright. Okey. Terima kasih Cik Aiman atas respon. Saya rasa di dalam ruangan chat box memang banyak soalan, tetapi rasanya dah banyak soalan yang telah diberi maklum balas oleh pihak pegawai-pegawai LHDN, Puan Nurul Fatihah, dan juga staf-staf kami juga. So saya rasa saya buka sesi Q&A untuk para peserta bertanya secara langsung kepada Encik Aiman. So saya mohon para hadirin yang ingin bertanya boleh unmute kan dan terus bertanya kepada Encik Aiman kita lah. Assalamualaikum Encik Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Faizah daripada UiTM Selangor. Tadi Cik Aiman cakap pembayaran zakat hanya diterima oleh PPZ lah, Pusat Pengurutan Zakat. Tetapi UiTM dia ada pusat zakat. Dan saya membayar kepada pusat zakat UiTM lah. Adakah itu boleh diklaim zakat tersebut lah kalau saya bayar melalui UiTM? Terima kasih. Sekejap ya. Saya bagi maklum balas. Assalamualaikum Cik Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya ada dalam input tetapi saya ingin bertanya secara terusan. Saya merupakan bekas anggota tentera yang berhenti tidak pencen dah. Masa perkhidmatan dulu saya dah secara langsung membuat pemotongan cukai. Memang difahamkan mana-mana orang tentera dia urusan cukai ni di Wasa Maju kan. Ya betul. So apabila saya meneruskan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam, sorry tak malu saya daripada UiTM Cawangan Terengganu, kampus Dungu. Jadi apabila saya nak meneruskan untuk urusan pemotongan pergi ke lembaga hasil dalam negeri yang berdekatan, saya difahamkan saya terpaksa mengambil fail saya ataupun menguruskan fail saya daripada Wasa Maju ditransferkan ke mana-mana cawangan. Dan masa yang sama saya telah uruskan di pihak negeri Terengganu lah, tapi sehingga sekarang adakah fail tersebut boleh diguna pakai ataupun saya menggunakan pakai nombor fail yang sama untuk tukar pendapatan. Jadi semasa ni saya memang ada nombor fail tapi dia tidak valid lagi dalam slip gaji dan sebagainya. Mohon pencerahan sikit. Terima kasih. Okey, saya respon dulu pada berkaitan dengan fail semasa perkhidmatan angkatan tentera je. Cik apa tadi lupa nama? Cik Mustafa ya? Ya saya. Okey. Pertama sekali kita kena semak status fail tu sama ada dah fail masih fail aktif ataupun fail mati. Saya cek dengan Wasa Maju masa tu masih hidup lah. Jadi saya personally buat permohonan terus kepada lembaga hasil Wasa Maju dan SK salinan tu kepada lembaga hasil negeri Terengganu. Saya dah buat itu. Saya difahamkan dalam masa sebulan lebih pihak lembaga hasil negeri Terengganu
diperangkan dah terima. So masa tu saya bekerja di Kuala Terengganu, sekarang ni bertukar di kampus Dungu. Saya berhubung dengan kampus Dungu. Jadi saya berhubung di Lembaga Asyik Daerah Dungu. Daerah Dungu cakap fail saya masih lagi tak wujud atau belum sampai di Kuala Terengganu. Jadi saya tak tahu macam mana status fail saya sekarang. Oh okey, macam tu Jadi ya. untuk saya nak declare cukai saya yang lepas, dia masih jadi hanging. Jadi tak di awang-awangan, tak tahu ke status. Sampai sekarang saya tak dapat apa-apa respon daripada lembaga hasil dalam negeri lah, daripada Induk dan juga daripada Wasi Maju. Okey, kalau macam kalau di situasi ni saya pun apa yang saya boleh bantunya adalah kena buat semakan berterusan lah dengan cawangan berkaitan lah. Sebab kita pun tak tahu lah status tu file tu dekat mana kan. Okey. Maksudnya saya berhubung dengan Wasi Maju Kena berhubung dengan masa maju lah. Sebabnya kita bila melibatkan pemindahan fail antara cawangan ni hanya cawangan yang terlibat saja yang kita tahulah macam mana flow dia tu. Sama ada kalau kita maksudnya kalau kata di Kuala Terengganu masih belum terima file Cik Mustafa tu, Cik Mustafa kena confirm lagi sekali dengan pihak masa maju lah. Ya. Terima kasih. Okey. Tak apalah, saya rasa saya akan pergi jumpa face to face lah lagi mudah. Ya betul, lebih baik macam tu lah. Okey, terima kasih Cik Aiman. Okey, Sam. Saya nak respon sikit berkaitan dengan bayaran zakat daripada Puan Faizah ya. Puan Faizah. Puan Faizah. Okey, secara asasnya zakat yang layak untuk tuntutan pelepasan adalah pusat zakat negeri saja. Maksudnya pusat zakat negeri ini yang merujuk kepada pusat pungutan zakat negeri masing-masing lah. Ya. Maksudnya kalau kita kata kalau di wilayah tu kita ada PPZ wilayah kan. Kita ada PPZ wilayah dan PPZ negeri masing-masing. Cumanya saya tak berapa pasti sama ada pusat zakat UiTM tu adakah pusat zakat UiTM yang berdaftar di adakah pusat zakat tu adalah UiTM tu adakah direct di bawah PPZ negeri ataupun secara pasingan? Betul. Dia ada telah didaftarkan di bawah PPZ Selangor. Okey. Ya, PPZ Selangor. Maksudnya dia jadi ejen lah tu. Ya, betul. Okey. Kalau macam tu masih layak lah. Selagi pada mana dia duduk di bawah PPZ negeri masing-masing dan memang dia sebenarnya berperanan sebagai ejen tu. Jadi kalau berdaftar di bawah PPZ negeri masing-masing, insya-Allah dibenarkan rebate lah. Okey, ada apa soalan lain lagi? Ada lagi ke Aman? soalan? Sama-sama. Soalan sendiri. Ada lagi ke soalan daripada sahabat-sahabat semua? Saya nak bertanya berkenaan dengan bil untuk langganan internet. Okey. Adakah kita boleh sekadar merujuk kepada statement bil yang kita dapat daripada Wi-Fi ataupun Celcom, sebab kita tak tahu peruntukan pecahan internet dan juga telefon sebenarnya. Okey. Mana ya? Terima kasih. Sebenarnya tu siapa nama Cik Puan? Maaf, saya Suryani daripada UiTM Kelantan. Okey. Dia secara asasnya sekarang ni kalau kita merujuk kepada bil langganan internet kan. Okey, bil langganan internet ni dia kita ni macam mana nak cakap? Dia ni sebenarnya voice on kan. Bil langganan internet kan. Bil langganan internet ni sebenarnya yang kita bayar bulanan tu dia dah merangkumi semua masuk dengan panggilan semua kan. Tapi masih menggunakan kotak broadband kan. Okey. Dia cara asalnya macam ni lah Puan. Teknologi sekarang ni bagi panggilan menggunakan VoIP lah ya. Dia menggunakan kuota data band, kuota broadband tu. Jadi kita anggapkan mana-mana yang Puan bayar tu kita anggap layak lah. Okey. Melainkan bagi kita beli telefon melalui installment secara dengan pihak telco. Yang tu dia ada dua dia akan ada dua bahagian. Satu yang kita bayar bahagian langganan internet, langganan talian. Lagi satu tu adalah bahagian pembelanjaan yang kita bayar untuk beli telefon. Biasanya kan kita ada package daripada Celcom semua tu kan. Yang tu dua-dua tu kena asingkan. Ya. Jadi sebenarnya dua-dua tu pun layak tapi mungkin kita takutnya
dari segi maksimal sampai ke tak sampai dengan 2,500 tu. Tapi untuk menjawab persoalan tuan persoalan Puan Syarani tadi, secara asasnya yang puan-puan ni yang tuan bayar tu, kalau contohnya yang bayaran Unify lah ya. Bayaran Unify tu maknanya puan bayar tu kita anggap layaklah untuk pelepasan cukai ya. Okey, untuk Unify tu Masya Allah layaklah kita refer back, kita refer pada bil. Cuma kalau yang pasal package tu, macam kes saya pun dah lost track dah. Sebab biasanya suami yang akan pembelian package, terutama dengan telefon anak-anak. Jadi kalau kita dah tak dapat nak pastikan sama ada pembelian kita dahulu melalui package bahagian dia macam mana. So adakah selamat kalau saya, kan kita dalam Selcom contohnya saya dapat kita akan dapat statement, annual statement tu melalui apps dia. Okey. Dan kita rujuk kat situ saja amount tu. Betul. Boleh Saya rasanya kita boleh rujuk. Sebab sekarang ni kalau saya perasan kalau kita ambil dengan Selcom kan, kalau kita ambil package dengan Selcom, kalau kita guna app Selcom tu, dia dah ada keluarkan statement secara tahunan kan. Annual statement yang kita boleh dapat. Kita boleh dapat kan. Saya rasa itu lebih selamat lah. Okey, terima kasih. Right. Bagi sama. Mungkin saya buka lagi satu ataupun dua soalan lagi daripada semua. Ya, ada satu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Boleh dengar ya? Boleh. Teruskan. Aiman, saya nak bertanya mengenai tuntutan pelepasan untuk ibu bapa ya. Jika kita nak memohon pelepasan bagi ibu bapa yang bukan berdaftar sebagai orang kurang upaya tetapi sakit. Contohnya dia mengalami masalah penyakit acute asma. Jadi kita bolehkan dia wheelchair, kita belikan dia katil. Kemudian setiap bulan kita bayar sewa untuk tangki oksigen dia. Jadi adakah tuntutan boleh dibuat pelepasan terhadap perkara ini, dan jika boleh apakah syarat-syarat dokumentasinya? Okey ya. Okey, persoalan yang puan apa tadi tanya? Maaf, nama saya Marina daripada Kampus Dengkil. Okey, Puan Marina ya. Okey, persoalan yang puan tanyakan tadi adalah berkaitan dengan pelepasan untuk ibu bapa kan? Ya. Okey. Pelepasan untuk ibu bapa bermula daripada tahun 2021 ditingkatkan sebanyak RM8,000 ya. Okey. RM8,000 ni RM8,000 adalah merujuk kepada perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Okey. Contohnya macam puan nyatakan tadi, puan ada yang ibu bapa ada mengidap penyakit asma ya puan? Yes, acute asma yang memerlukan bantuan oksigen lah setiap hari. Okey. Saya rasanya layak lah. Okey. Saya rasanya layak, tapi yang pentingnya puan kena simpan lah setiap kali buat belian perubatan dan juga beratas sokongan khas yang puan bayar tu, puan kena simpan lah resit dia tu ya. Saya rasanya memang layak lah untuk dituntut di bawah pelepasan ibu bapa dan juga pelepasan pelepasan keperluan khas kan, keperluan sokongan. Sebab dia ada dua kategori tu, RM8,000 dan RM6,000. Oh, yang RM6,000 tu untuk yang mana satu tuan? Okey. Yang sewa bulanan ke ataupun yang kerusi roda dan katil? Okey. Okey, saya bacakan ya. Okey. Perbelanjaan membeli peralatan sokongan asas dikenakan potongan sehingga RM6,000 untuk kegunaan diri sendiri jika kita kurang upaya, pasangan jika pasangan kurang upaya, anak jika anak kurang upaya, atau ibu bapa jika ibu bapa kurang upaya. Okey. Potongan ini tidak dibenarkan jika peralatan sokongan asas dibeli untuk individu kurang upaya yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai OKU. Alat sokongan asas termasuk macam mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki palsu dan alat pendengaran, tapi tidak termasuk cermin dan katil lekap. Okey. Jadi maksudnya peralatan sokongan sokongan asas ni hanyalah bagi individu kita sebagai kategori OKU. Okey. Jadi OKU ni lah.
Jadi OKU ni dia kena apa ni, dia kena layak apa ni, nak menentukan dia layak tak layak, dia kena dapat pengesahan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Okey, tapi dalam situasi puan tadi, ibu ayah tak dalam, bukan dalam kategori OKU kan? Tidak, Tidak. sakit je. Okey. Jadi sakit sajalah. Jadi kata dia kena masuk dalam kategori pertama tadi, yang pelepasan yang 8,000 tu tadi. Okey. Yang pasal 8,000 bukan yang bawah 6,000 tu lah. Jadi kesemua tuntutan dia dibasketkan di dalam 8,000 tu ya. 8,000 yang pertama tu tadilah. Lepas tu perlu dokumentasi daripada hospital, doktor pakar untuk disimpan sekali ke? Sebagai sokongan boleh. Okey. Sebagai sokongan lebih baik ada lah. Bagaimanapun saya nak ingatkan setiap kali puan membuat pembelian untuk rawat apa ni, untuk alat-alat keperluan perubatan mak ayah tu, mohon simpan resip lah. Dan kalau sekiranya resip tu macam balam-balam kan, macam kadang-kadang kita beli tu kan, kita print daripada tu, minta photostat dan masukkan dalam folder yang khusus ya, untuk kalau kita nak semak, kalau tiba-tiba income tax nak tengok, atau puan boleh tunjuk pada kita. Tadi kan Tuan Aiman ada soalan yang bertanya, saya rasa extension to my question jugalah. Kalau kita belikan suplemen ataupun vitamin ataupun susu untuk ayah dan ibu, adakah dia termasuk di bawah 8,000 tu? Ini pertanyaan orang, tapi saya rasa saya pun macam ada juga membeli suplemen untuk parents kan, untuk baikkan lagi lah keadaan dia. So would that be considered as part of 8,000 ataupun tak? Dia belanja suplemen ya. Okay, sekejap ya. Sekejap saya makan. Okey. Kena semak, kena buat semakan sikit sebab dia asasnya belanja rawatan perubatan ni dia hanya merujuk pada medication. Asasnya lah. Medication sebagai contohnya, kalau mak ayah kita ni berpenyakit ada penyakit jantung kan, ataupun penyakit kanser, maka rawatan perubatan berkaitan dengan penyakit dia tu secara asasnya memang dibenarkan. Tetapi kalau kata melibatkan pada suplemen ni, kita kena semak dululah. Okey. Kita dah dapat feedback Puan Siti tadi ya? Ya. Okey. Untuk sekiranya kalau dapat pengesahan daripada doktor yang mana yang mana mak ayah tu memerlukan pada suplemen, bolehlah dituntut. Bagaimanapun pengesahan tu hendaklah dikemukakan kepada pihak income tax lah. Sekiranya untuk kita semak. Maksudnya kalau ada keperluan khas yang kita masuk dalam kategori keperluan khas, contohnya memang contohnya mak ayah kita menghadapi masalah psoriasis kan, yang mana masalah tulang belakang, perut semua kan, jadi memerlukan pada makanan tambahan, susu agak mahal kan. Jadi kalau dapat pengesahan daripada doktor, maka layaklah untuk dituntut di bawah pelepasan yang 8,000 tu tadi. Okey, terima kasih Cik Aiman. Sama-sama. Cik Aiman, saya mohon bertanya satu lagi soalan. Saya Suryani tadi. Okey. Berkenaan dengan anak yang membuat yang mengikuti pengajian degree. Pertama, sama ada dengan tajaan atau tanpa tajaan, dalam negara, luar negara, sama ke semua boleh dapat pelepasan 8,000? Dan Ya, soalan semuanya. boleh ya? Semuanya sama. Sebab ia ni sebab pelepasan anak-anak ni bukan berdasarkan pada bayaran yuran. Dia pelepasan automatik. Okey, terima kasih. Yang keduanya, dan kita nak kena sediakan ke bukti pembelajaran mereka? Ya, kita sekali sikit kalau pihak income tax mohon dokumen pembuktian. Yang pertama sekali surat tawaran belajar lah. Surat tawaran belajar tu perlu disediakan. Dan kalau kita nak tengok sebab surat tawaran belajar tu kita nak tentukan tempoh dia belajar tu. Adakah termasuk dalam tahun, kalau contohnya dia masuk tahun lepas lah. Okey. Dia masuk tahun lepas. So 2021 tu dia dah belajar. So maksudnya 2021 tu dia layak lah untuk pelepasan. Okey, terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum Cik Aman. Cik Aman? Saya. Okey, saya Faizah ya. Lagi sekali lupa nak tanya tadi. Okey, anak saya ni ada penyakit TB tau, Cik Aman, dan dia memang memerlukan rawatan yang panjang ya. Dia masalah yang panjang. Sekarang pun masih lagi under medication, dah hampir 6 tahun dah. Adakah saya boleh claim bil-bil ubatan dia, perubatan dia? Sekejap ya. Anak sakit ya. Okay. Okey, Assalamualaikum Puan Faizah tadi kan? Ya, betul. Okey, untuk kita ada termasuk dalam kategori penyakit serius ke atas diri sendiri, suami, ke atas diri sendiri, pasangan atau anak. Jadi kategori tu kita benarkan potongan sehingga RM8,000. Jadi dalam contohnya dalam situasi kes anak puan ni dia kena penyakit TB. Jadi kalau dapat pengesahan daripada dengan penyakit sukar diubati, memang kita termasuk dalam kategori itulah. Dia kita panggil tuberculosis kan? Ya, betul. Lama juga puan ya? Lama. Dia masih lagi dalam ubatan sebab dia punya TB, dia TB dia TB lymph node tau, dekat leher. Oh, TB lymph node. So memang kalau dia tak makan ubat akan naik balik dia punya nanah tu dekat dia punya ni. So dia terpaksa makan ubat sentiasa. Oh, so dia okey ataupun paralyzed ke puan? Ya? Dia okey ke? Dia maksudnya dia boleh boleh lagi lah, di mana under control. Dia makan ubat okey. Kalau dia tak makan ubat, benda tu akan naik. Nanah dekat dia punya lymph node. Itu yang masalah sikit. Saya akan teruskanlah rawatan perubatan dan kita berdoa sama-sama lah supaya anak puan diberikan kesembuhan ya. Terima kasih Cik Aiman. InsyaAllah dari segi pelepasan tu insyaAllah layak untuk RM8,000 tu lah. Yalah, terima kasih. Assalamualaikum Cik Aiman. Waalaikumsalam. Saya Hidayah. Okey, daripada Puncak Alam. Saya nak tanya berkenaan dengan pelepasan untuk ibu saya lah. Benda ni sebenarnya saya dah tanya tadi dekat dalam chat, tapi saya tak berapa clear dengan penjelasan daripada pihak sahabat ataupun daripada teman Cik Aiman lah. Okey, mak saya dia sakit kaki tau dah lama. Cuma last year dia sakit kaki dekat bahagian sendi. So that's why kenapa doktor encourage ataupun advise lah untuk masukkan gel. Dan bila kita kata rawatan gel untuk dimasukkan tu bernilai dalam RM9,000. Okey, gel ya. Saya dah buat tahun lepas. So saya nak tanya, adakah saya layak untuk claim? Okey puan, puan apa tadi? Lupa. Hidayah. Okey, Puan Hidayah. Okey, sebagaimana soalan sebelum ni berkaitan dengan rawatan mak ayah ni. Okey, dia ada dua kategori perbelanjaan untuk keperluan khas ibu bapa dan juga perbelanjaan keperluan khas untuk yang OKU. Jadi dalam kategori ibu bapa puan tu kita boleh anggap sebagai perbelanjaan keperluan khas yang layak sehingga RM8,000. Rawatan untuk ibu bapa, walau bagaimanapun dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada doktor lah. Pengesahan daripada doktor, maksudnya benda tu memang diperlukan untuk rawatan mak ayah kita. Saya buat benda tu dekat klinik tau, klinik Hasbi, Dr. Hasbi. Dan memang ada memang ada bil semua-semua tu. So adakah itu layak ataupun tidak? Secara rasanya layak. Bagaimanapun cuba dapatkan pengesahan daripada doktor, maksudnya dia kena buat macam pengesahan kata benda ni memang amat diperlukan lah untuk ibu bapa kita lah. Di asasnya kalau kita kata kat sini memerlukan perakuan bertulis. Perakuan bertulis. Kiranya macam kan dapat video tentang kaki mak saya semua tu, kiranya macam that's actually is a supporting materials jugalah kan?
Perakuan bertulis ni maksudnya dalam dokumentasi lah. Terima kasih lah dia kata. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, ada soalan lain lagi ke? Okey, sementara kita menunggu kok ada lagi soalan yang lain, mungkin saya boleh baca soalan daripada chat box ya, Cik Aiman. Okey, berkenaan dengan penggunaan statement credit card ataupun bank card, adakah statement-statement tersebut boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk sebagai dokumentasi bukti lah. Macam contohnya kalau kita beli buku daripada Shopee ke, daripada Lazada kan, alatan sukan daripada Lazada. So kita akan direct tolak daripada kita punya account bank. So adakah bank statement tu boleh dijadikan sebagai bahan dokumentasi bukti? Pembuktian sebenarnya adalah dari penjual. Maksudnya bila kita beli barang, okey, contohnya kita beli barang daripada Shopee lah kan. Okey. Shopee biasa dia akan keluarkan dia dikeluarkan sebayaran kan. Okay. Tapi kalau penyata kad kredit tu dia macam ni puan apa-apa pembuktian hendaklah merujuk kepada bil pembelian. Okey. Bil pembelian sama ada berbentuk resit, sama ada berbentuk invoice. Jadi benda tu kena jelas ya. Jadi secara asasnya pembuktian hanya dinyatakan melalui potongan melalui statement kad kredit dan bank card tu memang tak diterima lah. Dia kena melalui invoicing ataupun bill yang kita beli lah. Walaupun daripada Shopee ke daripada Lazada ke, dia kena melalui lah. Kalau kata Shopee yang keluarkan, kita kena tunjuklah yang Shopee yang keluarkan tu. Okey, mungkin ada soalan-soalan daripada yang lain untuk terus tanya kepada Cik Aiman. Assalamualaikum Cik Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan. Ini berkaitan dengan soalan tadi juga, tapi berkaitan dengan macam derma untuk badan yang berdaftar lah. Yang mana selalunya macam contohnya badan yang berdaftar ni buat potongan melalui bank yang mana mungkin dalam setahun, every 3 months dia akan charge kita punya ni lah, sehinggalah kita arahkan untuk lebih stop sumbangan kita nak buat lah, derma yang kita nak donate tu lah. So kalau macam tu dia tak ada bagi kita statement ke whatever, jadi semua dapat hanya di-trace daripada statement bank sahajalah. So macam mana tu Cik Aiman? Okey. Berkaitan dengan kita balik pada asasnya bagi pembelanjaan derma yang dibenarkan. Pembelanjaan derma yang dibenarkan adalah tertakluk bagi derma yang dibenarkan di bawah Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, derma-derma yang dibenarkan di bawah Seksyen 44(6) ni adalah derma bagi institusi-institusi yang dibenarkan di bawah Seksyen 445. Okey, Seksyen 445 ni Seksyen 446 itu adalah sebenarnya merujuk pada derma, tapi bagi institusi yang dibenarkan di bawah Seksyen 445. Jadi untuk kita nak kenal pasti sama ada institusi yang dibenarkan yang dibenarkan itu, jadi kena semak di tempat kalau tuan boleh tengok di bahagian chat box ni, ada di hasil.jb.my pautan pantas perkhidmatan derma. Jadi yang mana puan buat sumbangan tu, okey, contohnya lah ya. Okey, contohnya lah Lions Club ya. Okey, Lions Club ni dia ada banyak buat pusat dialisis. Okey, pusat dialisis. Okey. Puan boleh semak puan boleh buat semakan di tempat tu sama ada di link yang kita share tu untuk dapatkan sama ada tempat tu layak dapat ke tak pengecualian bawah Seksyen 446. Okey, berkaitan dengan pembuktian, secara asasnya kita income tax ni kita nak lihat resit. Kita nak lihat resit yang mana bagi institusi yang diberi kelulusan untuk mengutip derma dan dikecualikan cukai bawah Seksyen 446, dia
kena patuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, yang mana setiap derma yang dikeluarkan hendaklah dikeluarkan dengan resit, dan resit tersebut hendaklah dicop dengan mendapat pengecualian cukai di bawah perintah Warta Kerajaan sekian. Jadi dia ada dalam resit itu memang dinyatakan. Jadi kalau kata benda ni dia tak keluarkan resit, sebenarnya pihak yang mengutip derma itu dah membuat satu kesalahan. Okay? Sebab derma yang mendapat pengecualian cukai ni wajib dikeluarkan resit. Jadi sebenarnya tak timbul soalan dia tak keluarkan resit ataupun dia tak keluarkan penyata. Ya. Jadi mohon puan buat semakan dengan pihak yang puan buat sumbangan tu, betul ke tak dia dapat pengecualian cukai, ya? Dapat pengecualian cukai, dan sekiranya kalau dia dapat pengecualian cukai, minta dia keluarkan penyata ataupun resit yang mana yang puan buat bayaran tersebut. Asasnya berdasarkan kepada semata-mata penyata bank memang kita tak terima lah, sebab pembuktiannya adalah pada resit yang kita bayar cukai pendapatan, apa ni, yang kita bayar derma tersebut. Boleh jelas jawapan saya, puan? Jelas Encik Aiman, terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mazlina daripada Puncak Alam. Okey. Sambung kepada cerita yang derma tadi tu, macam UiTM ada buat collection untuk tabung pelajar, ya, dulu masa zaman COVID juga ada buat potongan gaji untuk sumbangan daripada staff. So ni kita buat potongan gaji tu, boleh ke dekat payslip kita tu jadikan bukti untuk yang derma tu? UiTM dalam senarai derma tadi tu ada dalam yang link bagi untuk senarai kutip derma tu. UiTM ada. Cuma ni kita ada resit, tapi kita dekat dalam payslip kita ada tunjukkan potongan-potongan itu. Adakah payslip tu boleh dijadikan proof untuk yang derma tu? Okey, sekejap saya buat samakan sekejap, ya. Okey, secara asasnya puan, okey. Ya memanglah kalau kita lihat masa zaman pandemik gitu, yang setahun dulu lepas tu memang kita ada buat, pihak kerajaan sendiri pun ada tubuhkan tabung khas COVID kan. Okey. Jadi secara asasnya kalau buat semakan di situ, kalau ada dalam kategori yang kalau puan buat semakan di link yang disediakan tu, kalau ada maka layaklah. Okey, walaupun apa, sebaik-baiknya kalau boleh minta dapatkan juga penyata daripada pihak UiTM lah untuk keluarkan statement berkaitan dengan sumbangan tersebut, ya. Secara asasnya kalau sekiranya institusi itu layak termasuk dalam kategori termasuk dalam senarai yang dibenarkan, maka dibenarkan. Walaupun apa, macam saya kembali pada pertanyaan yang penjelasan saya yang tadi, salah satu prasyarat bagi pengeluaran bagi kebenaran di bawah Seksyen 44(6) ni adalah keperluan pada institusi yang memohon untuk mengeluarkan resit atau resit yang sebagaimana yang disyaratkan di bawah seksyen tersebut, ya. Walaupun apapun, secara asasnya kalau sekiranya kalau benda tu ada dalam senarai yang dibenarkan, maka boleh dibenarkanlah. Okey, jadi pembuktian tu terpulang pada pihak UiTM lah macam mana nak sediakan. Okey, boleh faham soalan saya, Puan? Ya, terima kasih. Saya dah baca ada di tab ni, kita boleh print dalam kita orang punya finance portal. Okey, alhamdulillah. Boleh print lagi senang. Terima kasih banyak, ya, Cik Aiman. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Cik Aiman. Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan. Saya tak pasti sama ada yang dah bertanya sebab tadi saya masuk lambat. Okey, soalan saya, tahun lepas saya ada menginap di salah sebuah hotel berdaftar lah, berdasarkan cek di Motek, saya makan di Motek. Saya menginap pada 30 Disember sehingga 1 Januari. So macam mana saya nak jumlahnya saya nak masukkan
Oh, maksudnya ada overlapping lah tu ya? Ya betul. 3 hari Okey. 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya 3 betul. hari 2 malam tu. 30 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022. Okey, 1 Januari maksudnya semalaman lah yang overlap ni kan puan? Ya. Kita pun persia juga ni. Dia apa ni, dia buat apa ni, dia buat billing tu, dia buat billing lamsam ke atau macam mana? Billing langsam dikeluarkan pada tarikh saya book dan bayar lah. 2021. Okey. Kita balik pada asasnya puan ya. Okey, kalau asasnya kalau dalam borang nyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2021 adalah dibenarkan mengikut tempoh asas. Jadi maksudnya sehingga 31 Disember 2021 lah. Jadi 1 Januari 2022 tu puan kena claim pada next year lagi satu. Okey. Jadi macam mana puan nak bagi tu kena bagilah kan. Sepatutnya memang kena bagi lah per malam berdasarkan pada tempoh kelaikan yang sehingga tahun 2021 tu lah. Jadi macam mana puan nak tentukan tu, puan kena tengok balik lah daripada jumlah bayaran apa kita panggil tu, bayaran per malam yang puan bayar tu. Kalau sekiranya kalau puan bayar per malam RM100, maksudnya kalau kira daripada 28, 29, 30 daripada tarikh bila puan Mina? 30 Disember, 31 Disember, 1 Januari. Okey, untuk tahun 2021 puan hanya layak sampai 31 Disember saja. Okey, kiranya saya stay situ pada 2 malam, boleh tak saya split 2 je? Separuh 2021, separuh lagi pada tahun 2022. Ya, separuh lagi. Okey, macam saya rasanya sehingga 31 bulan 12 tu puan kena split. Lepas tu balance tu nanti puan tuntut bagi tahun taksiran 2022. Okey, jelas. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Rancak ya Cik Aiman soalan-soalan ni daripada para peserta kita. Itulah saya tengok dalam chatbot ni, banyak oh. Banyak. Tapi alhamdulillah. Tapi Saya rasa lebih alhamdulillah 100. Puan Nur Fatihah dan tim juga telah respon banyak juga soalan-soalan yang telah dikemukakan dan memberi jawapan ya Cik Aiman. Okey. Mungkin ada lagi yang nak bertanyakan kepada Cik Aiman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya dah hantar soalan tadi dekat chatbox tapi tak pasti semua ada dah dijawab ke belum. Saya nak tanya kepada Cik Aiman. Saya Aisyah. Saya nak tanya kalau kita hantar anak dekat tuition yang tak berdaftar maksudnya tak boleh lah ya? Dia memang tak boleh. Nak jawab macam tu. Dia sebenarnya tuition sendiri itu pun memang tak boleh. Yang yang dibolehkan adalah tadika, tabika ataupun pusat jagaan berdaftar. Okey, so kalau tuition tu memang kalau berdaftar pun, kalau ke tempat berdaftar pun maksudnya tak boleh lah ya? Tak boleh claim lah ya? Dia hanya tadika, tabika dan pusat jagaan berdaftar. Okey, terima kasih Cik Aiman. Mungkin ada satu lagi soalan yang boleh ditanyakan? Okey, mungkin saya boleh pick up soalan terakhir. Di kalangan ahli fakulti sendiri kalau ada soalan yang biasa orang tanya. Dan untuk peserta-peserta semua, saya ada sertakan link blog Fakulti Perakaunan untuk taklimat cukai ni. So nanti bolehlah tengok, boleh klik link yang disertakan. Di situ disertakan nota-nota dan juga rakaman. Rakaman ni nanti saya akan edit lah. Maknanya saya akan kompreskan dia sikit. Dan anda semua boleh lihat tonton rakaman ni bila dia dah siap nanti. Dijangka insya-Allah dalam sebelum malam ni insya-Allah akan siap. Okey, teruskan soalan kalau ada siapa yang nak bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
soalan ni tak khusus kepada Cik Aiman, tapi ataupun pengajar pun boleh juga kot ambil jawab soalan ni. Cadangan saya lah, mungkin boleh lepas ni khususkan buat khusus kepada topik-topik kecil. Macam bila buat penerangan macam ni besar sangat, kita ada banyak soalan sampai terlepas pandang, tak terjawab soalan kan. So mungkin ambil contoh satu tajuk pelepasan cukai perbelanjaan. Lepas tu, so fokus pada topik-topik yang tu. Mungkin pengajar boleh ambil lah buat lepas tu ikut second version ke kan. Itu cadangan saya lah. Terima Okey, kasih Puan atas cadangan yang dikemukakan tu. InsyaAllah kita akan buat mungkin kita akan buat sesi tu mengikut kepada pelepasan ke macam tu kan. So kita boleh detail upkan lagi setiap pelepasan yang boleh lah diperolehi. Idea yang sangat baik tu, idea yang sangat baik. InsyaAllah untuk tahun taksiran tahun hadapan kita akan pecahkanlah dan sebenarnya kami pun tak menjangkakan tahun ni overwhelming punya orang kata sambutan, yang mana kami sebenarnya tahun lepas hanya 261, tahun ni melebihi 1000 mana maksimum 1000 dan ada 20 hingga 40 orang yang dalam senarai menunggu. Jadi saya bagi pihak pengajar mengucapkan ribuan terima kasih pada semua kerana beri sokongan padu, dan dalam link tersebut juga ada disertakan nombor telefon yang mana jika ada soalan-soalan yang orang kata yang benar-benar perlu ditanya, bolehlah telefon nombor yang disediakan dalam blog tersebut. Okey, saya serahkan semula kepada Cik Aiman ataupun Puan Nurul Abzal. Mungkin soalan ni soalan yang terakhir pun Cik Aiman, berkenaan dengan persediaan untuk pegawai government ni untuk berpencen lah kan. Ada tak borang-borang ataupun yang tertentu untuk diisi oleh penjawat-penjawat awam yang akan berpencen ni? Okey. Sebagaimana saya jelaskan semasa sesi taklimat tadi ya, kita dapati ada banyak kes-kes yang melibatkan penjawat awam lah, terutama sekali penjawat awam ya, yang dah nak masuk pada umur persaraan dan dia akan bersara. Jadi kita dapati ada masalah tahun-tahun yang mana melibatkan pendapatan tak dilaporkan. Okey. Jadi persediaan pertama yang dia kena buatnya, dia kena semak balik tahun-tahun sebelum tu ada tak yang dia terlupa lapor pendapatan, terlupa ataupun sama ada benda tu neglection ataupun avoidance ke ataupun memang sengaja dia tak lapor, dia kena lapor. Jadi macam mana dia nak semak? Dia kena semak di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia lah. Di mana-mana cawangan lah untuk kita menentukan sama ada tak tahun-tahun yang sepatutnya dilaporkan tapi dia tak lapor. Jadi bila kalau kita discover masalah tu, so dia kena lapor dululah. Okey, bagi urusan untuk bersara, biasanya pihak majikan akan uruskan ya. Nanti dia akan keluarkan orang CP22A kan. Okey. Majikan akan keluarkan satu notis dipanggil notis CP22, dia akan hantar pada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sekurang-kurangnya 6 bulan kan, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pada dia bersara. Dia akan maklumkan kepada pihak kita untuk maksudnya pegawai ni akan bersara lah. Okey. Jadi jangan risau, benda tu memang pihak majikan yang akan uruskan ya. Okey, jadi orang nak bersara ni orang kata biar ada leisure of mind lah. Okay. Tak payah benda-benda sangat. Tetapi macam saya tekankan tadi adalah berkaitan dengan pendapatan yang dilaporkan sebelum. Takut ada yang tak lapor ya. Takut ada yang tak lapor. Jadi akan memberikan kesan dari segi masalah pemberian gratuiti persaraan, pampasan ataupun hadiah persaraan ya. Jadi kalau benda tu tersangkut, memang jawabnya sangkut jugalah. Tengah cakap, kalau satu sangkut habis sangkut belaka lah, sampailah benda tu settle ya. Jadi kena pastikanlah tanggungjawab membayar cukai ya. Okey, lagi satu, sebaik saja dia bersara, kalau contohlah dia bersara dalam tahun 2021 lah ya, 2021, dia bersara bulan 7. Katalah dia bersara bulan 7, pembayar cukai masih perlu melaporkan pendapatan dia sehingga pada bulan terakhir gaji dia dapatlah. Okey, maksudnya kalau contohnya dia dapat gaji berakhir pada bulan 6, dia masih laporkan pendapatan, dia kena masih laporkan pendapatan dalam tahun 2021
untuk tahun 2021 sehingga pada bulan 6 ya. Okey. Dan setelah dan digalakkan juga lepas daripada dia bersara, lepas pada masa tahun 2022 laporkan sekali pendapatan atau pendapatan kosong sajalah sebab dia tak ada income lagi dah. Okey, bagi besaran wajib pencen memang dikecualikan cukai. Itu sajalah. Itu tips saya, tu sedikit tips lah bagi orang nak bersara ya. Cik Aiman, boleh ke saya nak mencelah last sekali Okay. berkenaan dengan laporan untuk pendapatan tambahan lah. Amount Okay. tu berapa sebenarnya yang perlu? Kalau misal contohnya setakat kita buat sebagai facilitator dibayar 100, 150, takkan kita nak korek sampai ke situ ke Cik Aiman? Dah lupa dah sebenarnya. Significant ke tak significant amount tu sebenarnya? Dia asasnya macam ni Puan ya. Okey, berkaitan dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dalam satu tempoh asas lah ya. Dia selagi pada mana dia kena selagi pada dia tertakluk di bawah Seksyen 4 tu, Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan, kalau kata benda tu masih perlu dilaporkan, kena laporkan lah. Jadi berkaitan dengan bagaimana puan nak laporkan tu bergantung pada maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan ada lah ya. Kalau contohnya kalau puan-puan ada dia macam ni puan ni, sebab kita tak apalah yang berkaitan yang tu mungkin kita kata facilitator tu mungkin benda yang agak macam kecil kan. Tapi kita tengok banyak kes-kes membabitkan membuat membuat side business. Okey, buat side business. Ramai orang meniaga side income ni kan, macam contohnya menjadi ejen Shakili, ejen natural life. Jadi income yang dia boleh tu mesti dilakukan. Jadi secara asasnya memang masih perlu dilakukan. Ke mana-mana pun perlu dilakukan. Walaupun bagaimanapun bergantung pada maklumat yang puan ada lah. Itu sajalah respon saya puan ya. Faham, terima kasih. Dah banyak-banyak kan jadi isu pun. Faham. Okey. Okey, so rasanya itu sajalah kot sesi Q&A kita ya Cik Aiman. Okay. Dah 12.30 kita ni. Okey. Dan untuk makluman semua para hadirin, semua soalan-soalan yang telah dikemukakan di dalam ruangan chat box, insya-Allah pihak penganjur akan cuba compilekan kesemuanya bersama dengan jawapan-jawapan oleh pihak LHDN dan boleh kita dapatkan daripada blog FPN lah, Fakulti Perakaunan ya. Seperti mana yang kami dah share tadi blog Fakulti Perakaunan ya. So jangan lupa kami sertakan juga link kehadiran untuk program. Jangan lupa isi link kehadiran tersebut untuk mendapatkan e-certificate ya. Dan untuk makluman staf UiTM Cawangan Pahang, insya-Allah pada 22 hari bulan 3 2022 iaitu pada hari Selasa, pihak fakulti akan membuka satu kaunter untuk kita membantu tuan-tuan dan puan-puan bagi mengisi borang cukai pendapatan e-filing bagi tahun taksiran 2021. So poster berkenaan dengan kaunter pengisian borang cukai pendapatan tersebut akan kita naikkan insya-Allah sama ada pada petang ini ataupun hari esok lah untuk kita naikkan poster ya. Dan untuk kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang berada di UiTM Cawangan Pahang kampus Rawak boleh menghubungi pensyarah perakaunan untuk mendapatkan bukanlah kata khidmat nasihat, tapi kita sama-sama membantulah untuk memastikan anda semua mengisi borang e-filing tersebut dengan sebetulnya lah. Okey. Alright, saya rasa sampai di sini sahaja. Sebentar. Okey. Ada dua perkara. Pertama, kita nak tengok di sebalik tabir ni Puan Sharifah dengan Puan Nur Fatihah yang banyak membantu peserta. Boleh tak on camera ke ataupun kembali ke duduk berdekatan kamera Cik Aiman kan? Itu satu. Dan nombor dua, minta on camera untuk kita takat gambar sikit lah. So acara ni amat bersejarah lagi. Belum pernah Fakulti Perakaunan Cawangan Pahang ada 1,000 peserta. Terima kasih kepada semua. Okey, ni Puan Sharifah ya. Yang belakang saya Puan Sharifah. Terima kasih banyak menjawab soalan dengan Puan Nur Fatihah.
Okey, Puan Sharifah ni dia alumni UiTM Jengka. Yap. Alumni UiTM Jengka. Puan Fatihah ni UiTM Kota Samarahan kan dengan Dungun. Saya ni bukan saya ni bukan alumni UiTM lah. Tapi saya ni alumni UUM tahun 2005 lah. Sebelum pada akhir ni boleh tak saya nak jelaskan sikitlah berkaitan dengan pertanyaan puan tu tadi berkaitan dengan pendapatan lain pendapatan ya. Mungkin saya punya masa seminit ya puan. Cik. Boleh. Okey. Berkaitan dengan perolehan keuntungan perolehan lain tu secara jelas dinyatakan di sini pendapatan lain selain pada bayaran sekala-sekala untuk penyiaran, syarahan, tulisan atau sebagainya yang terbit dari usaha dan pekerjaan sampingan atau sambilan yang tu pun kena declare cukai lah. Macam contoh ditanya tadi kan puan tadi tanya berkaitan dengan facilitator tu semua tu masih perlu dilaporkan lah. Bagaimanapun macam saya nyatakan tadi berdasarkan pada maklumat yang dia peroleh lah ya. Lagi satu saya nak berkaitan dengan slide taklimat hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di website Lembaga Hasil di bahagian Merdeka Curug ya. Di bahagian EduZone tu dekat situ ada. Dan saya dah share dalam link di blog Fakulti Perakaunan. Okey, alhamdulillah. Kalau dah tu nanti boleh berhubung dengan Dr. Azmi lah untuk dapatkan. Okey. Okey, sebab banyak kita ambil gambar ya. Kita akan ambil masa sikit ya. Saya kata 1 2 3 senyum dan next page ya. Okey, 1 2 3 senyum. Stay senyum je. Okey, sekejap ya. Ini untuk next page pula. Alright, saya kena save dulu. Save. Okay, next page. Okay, next page. Senyum. Dan anda semua tak tahu anda berada di page yang mana kan? Okay, sekejap ya. Okay, next page. Okay. Alright, 1, 2, 3. Alright. Save. Okay, next page. Okay, next page. Banyak page. Okay. 1. Next page ni tak ada yang buka kamera. Okay, next page satu lagi. Saya rasa yang ni je lah kot. Okay. Saya dapat 2 page je yang ada buka kamera. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya serah kepada MC. Ya, alhamdulillah. Saya mewakili pihak penganjur program ingin memohon maaf atas segala isu-isu teknikal yang kita hadapi pada awal program tadi, dan andai kata ada terkasar bahasa terlanjur bicara sepanjang saya mengendalikan majlis webinar pada pagi ini. So diharapkan agar perkongsian yang kita laksanakan pada hari ini membuka mata kita semua untuk lebih cakna berkenaan dengan manfaat yang kita dapat daripada pelepasan cukai yang diberikan oleh pihak kerajaan. Sekali lagi saya ingatkan semua link-link yang berkaitan dengan dokumen-dokumen ataupun kehadiran boleh isi di ruangan chat box tadi tu. Okey. So setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada tim Encik Aiman, Puan Fatihah dan juga Puan Sharifah di atas perkongsian yang kita buat pada pagi ini. Okey, terlalu banyak sebenarnya overloaded information yang kita dapat dan soalan-soalan, dan saya mohon maaf juga andai kata ada soalan-soalan di ruangan chatbot yang tidak dapat kita respon lah. Okey. Alright, so izinkan saya, kita ada serangkap pantun ya. Mungkin Cik Aiman nak menjawab pantun saya? Saya jawab dengan syair lah. Gitu. Okey. Alright, melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Gitu, okey. Alright, so alhamdulillah semuanya dah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi